Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua para penonton setia Salam at Ramadan. Setia walaupun inilah episod yang pertama sebenarnya pada hari ini 1 Ramadan 1441 Hijrah. Dan seperti biasa, sedikit makluman mengenai program ini, ia akan bersiaran setiap hari jam 6 petang di saluran Facebook dan juga YouTube Salam Baitullah, bagi kita menghargai ataupun bersama-sama berkongsi dengan para penonton, para pengikut kedua-dua laman sosial ini, iaitu Facebook dan juga YouTube. Untuk makluman, program Salam at Ramadan ini kita berkongsi setiap topik-topik yang menarik mengenai bulan Ramadan, dan juga di penghujungnya nanti akan mengambil sedikit ataupun kita akan berbincang tentang ketibaan Syawal. Dan awal lagi kan untuk cerita mengenai Syawal, tapi tak apa. Kita bagi tahu dulu, dia akan meliputi 3 segmen. Segmen yang pertama kita ada perbincangan mengenai topik yang telah pun diberikan. Segmen yang kedua kita ada soal jawab bersama-sama dengan para penonton setia yang bertuah, yang mana soalannya akan dipilih. Dan soalan yang ketiga adalah doa harian dan juga zikir yang akan dikongsikan oleh tetamu istimewa yang kita jemput setiap hari. Dan sekali lagi, hari ini hari pertama kita 1 Ramadan 1441 Hijrah. Kita bersama-sama dengan tetamu istimewa kita, iaitu Ustaz Hadari di talian. Kita buat secara online. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, Syam? Saya sihat Ustaz, Alhamdulillah, syukur. Ustaz pun Alhamdulillah. berseri-seri dan sihat sejahtera Ustaz. Itulah Alhamdulillah, bila masuk Ramadan ni kita rasa seronok lah, Syam, sebab banyak yang kita nak kongsikan juga dengan para penonton nanti. Tapi yang pentingnya ahlan Ramadan, Ramadan dah tiba. Alhamdulillah. Alhamdulillah, itu topik yang kita akan bincangkan pada hari ini bersama-sama dengan Ustaz Hadari kita, ataupun yang lebih dikenali juga sebagai Ustaz Bola. Ustaz, PKP macam mana? Boleh main bola ke ataupun macam mana? Bila sebut tentang bola ni, sedih rasa. Duduk di rumah je lah, duduk timbang-timbang bola seorang-seorang lah, Syam. Tak apa Ustaz, insyaAllah Oh, ya. semoga kita sama-sama menang dalam pertandingan ini, ataupun pertarungan kita menentang COVID-19 ini. Kita sama-sama menang, dan Betul-betul. semoga virus ini atau wabak ini terhindar dengan sendirinya, dan kita bebas untuk melakukan apa saja aktiviti kita selepas ini, ya Ustaz. Baik, kita Ya mulakan betul, dengan insyaAllah kita doa. kita mulakan dengan segmen pertama kita, Ustaz. Ahlan ya Ramadan bersama-sama dengan Ustaz Hadari. Baik Ustaz, apa sebenarnya Ya. Ahlan ya Ramadan Ustaz yang kita boleh kongsikan bersama-sama dengan para penonton kita di sini pada hari ini? Silakan Ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Terima kasih Syam, yang berseri-seri duduk di studio tu bulan Ramadan macam ni. Apa dibuat di situ. Tapi yang pentingnya Syam, ada sesuatu yang Ya, kita nak kongsikan dengan para penonton kita. baik. Bila sebut tentang Ramadan, tiap-tiap tahun kita selalu sebut, betul Syam ya. Mhm. Tapi yang menariknya iaitu tahun ini Ramadan lain macam. Ya. Ramadan tahun ni menimbulkan satu kesan yang begitu mendalam sebab kita ada kebiasaan baru, normaliti baru dalam kehidupan kita, iaitu kita berpuasa, kita bersama dengan ahli keluarga, tetapi dalam keadaan bersederhana. Bahkan kita juga dalam keadaan mungkin sedikit takut dalam apa yang berlaku ataupun kita sebut sebagai satu cabaran, iaitu COVID-19 ini. Cumanya lebih indah jika saya mulakan dengan ayat firman Allah Subhanahu Wa Taala. Tiap-tiap tahun kita dengar ayat ini. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Surah Al-Baqarah ayat 183. Bila baca ayat ni, terutamanya dalam Al-Quran yang saya ada ini, iaitu Al-Quran Al-Haramain ini, ayat ini digariskan di bawah ni dalam Al-Quran ini kerana ada sesuatu yang kita nak sama-sama huraikan. Allah menyatakan, Allah firmankan, Allah pesankan Syam kepada kita, lama dah 1400 tahun ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, telah termaktub, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana yang telah diwajibkan ke atas umat-umat terdahulu sebelum kamu. Orang yang terdahulu sebelum kita. Dan Allah menyatakan lagi dalam ni, mudah-mudahan ataupun supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Baik Syam, ayat yang saya bacakan tadi itu firman Allah, pesan Allah menunjukkan bahawasanya Ramadan ini, berpuasa di bulan Ramadan ini
puasa itu telah ada pada syariat Nabi-Nabi sebelum. Cumanya beza syariat kepada umat Nabi Muhammad ialah kita ini diringankan. Bahkan dahlah ringan, bonusnya lebih banyak daripada umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu syariat dia, subhanallah, ceritanya kat sini, ada nabi-nabi yang puasanya bersilih ganti minggu demi minggu, bahkan ada yang bulan demi bulan, bahkan selang 3 bulan. Nabi-nabi terdahulu. Akan tetapi umat Nabi Muhammad tak payah banyak, 365 hari lebih kurang hanya diminta untuk berpuasa dalam 1 bulan sahaja. 30 hari, itu pun tantah tak sampai 29, tahu-tahu 29 hari dah dengar takbir raya. Nah, ceritanya apa? Sedikit, akan tetapi subhanallah dalam bulan Ramadan yang ada pada syariat Nabi Muhammad SAW ini, Allahu Akbar, tidak mampu nak kita gambarkan kehebatannya. Antara yang mungkin kita boleh kongsikan kejap lagi, apa yang hebatnya dalam bulan Ramadan ini. Itu sebagai mukadimah lah yang menunjukkan bahawasanya hebatnya bulan Ramadan yang kita duk sambut ni. Tapi dalam keadaan kita sederhana. Ada juga yang kita nak kongsikan tentang sederhana, mungkin insyaAllah dalam episod lain. Apa yang sederhananya itu? Yang sepatutnya dulu dah sederhana, tapi sekarang ni keadaan memaksa kita bersederhana. Itu dia. Bersederhana dalam menjalankan ibadah, Ustaz, ibadah di bulan Ramadan. Tapi ada yang saya pernah dengar lah, Ustaz, ada yang kata Ramadan ini sebenarnya adalah bulan pesta ibadah, Ustaz. Macam mana tu? Macam mana yang dikatakan pesta ibadah? Bila kita sebut tentang pesta, pesta ni kita selalu duk fikir pesta muda-mudi, ya, duk terbayang je Pak Ma'un. Nak ceritanya apa? Bukan pesta itu. Akan tetapi kenapa orang ramai menyatakan pesta ibadah? Ini masuk dalam bab kehebatan bulan Ramadan ini. Sedar atau tidak, bulan Ramadan ini sangat hebat, iaitu bulan yang digandakan pahala di dalamnya. Bahkan mungkin saya boleh bacakan apa yang hebat dalam Al-Quran ini. Yang pertama, dalam bulan Ramadan ini, yang pertama dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, saya bacakan di mana Nabi SAW berpesan kepada kita, di mana apabila sampai bulan Ramadan, pintu-pintu syurga semua dibuka. Futihat abwabul jannah, akan dibuka segala pintu-pintu syurga. Bahkan dinyatakan lagi, pintu-pintu neraka pula ditutup. Ini yang hebatnya ni nak kata bulan pesta ibadah ni. Dan diikat serta dibelenggu segala syaitan, yakni anak cucu iblis. Nak menunjukkan bahawasanya ketika lain bulan, ketika lain hari, kita bagi alasan, tak boleh lah, letih betul lah. Kalau buat amalan ni biasa-biasa je, pergi bulan, kalau solat dekat masjid 27, itu pun digandakan 27. Kalau solat jemaah bulan Ramadan, dah lah yang 27, digandakan lagi beberapa. Bahkan cuba bayang kalau kita beribadat dalam keadaan tidak diganggu. Kita kalau anak kita dalam hari lain, ya Syam, ya, tengah solat anak kita ganggu, kita rasa nak marah benar, ya. Tapi bulan Ramadan kita tidak boleh bagi alasan. Sebab apa? Yang menjadi musuh kita, iaitu yang telah berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menarik anak cucu Nabi Adam ini, iaitu iblis itu, dibelenggu, diikat. Nak menunjukkan bahawasanya Allah bagi peluang kepada kita dalam 1 bulan ni sahaja untuk kita melipat gandakan. Itu yang dinyatakan sebagai pesta ibadah. Maksudnya kalau kita berpesta hari lain tak suka diganggu, itu pesta muda-mudi. Ini pesta ibadah pun kalau kita ibadah dalam bulan Ramadan tidak akan ada gangguannya. Itu salah satunya. Yang kedua, nak menunjukkan apa yang dinyatakan sebagai pesta ibadah, ibu segala orang panggil sebab keistimewaan kepada Nabi Muhammad SAW, iaitu Al-Quran. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW juga diturunkan dalam bulan Ramadan. Dalilnya kita boleh lihat kepada surah Al-Baqarah yang mana hampir juga dengan ayat yang saya bacakan tadi. Surah Al-Baqarah ayat 185. Allah menyatakan dalam ayat ini di awal-awal, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran
Maksudnya, pada bulan Ramadan itu diturunkan padanya Al-Quran. Bukankah bulan Ramadan itu sekarang? Allahu Akbar Syam nak menunjukkan bahawasanya yang ada dekat rumah kita, yang satu kitab suci yang ada di rumah kita itu diturunkan ketika bulan Ramadan. Tapi kita tak buat endah. Ya, sebelum ni kalau ditanya ada, ya ni betul Syam, saya pernah berhadapan ada seorang yang bertanya, saya ustaz, saya ni tak pernah baca Quran gagap. Saya tanya kepadanya, bila pakcik baca last? Katanya kali terakhir saya pegang Quran tu dulu masa beberapa hari selepas nikah. Itu pun sebab arwah bapa mentua saya suruh katanya. Sebab jadi ketua kepada anak dia. Jadi disuruhnya baca depan pak mentua. Lepas daripada tu terus tak baca-baca dah. Nak menunjuk tak ada dah, lesap. Dia nak ceritanya apa? Al-Quran yang hebat itu diturunkan juga pada dalam bulan Ramadan. Banyak lagi keistimewaan ni. Betul. Itu yang disebut sebagai nuzul Al-Quran tu Ustaz, Ya, betul. Yang kita letakkan, ulama menyatakan pada 17 Ramadan, tetapi dia ada berbeza pendapat ulama lah. Cuma nak dinyatakan dalam Al-Quran diturunkan dalam bulan Ramadan. Baik Ustaz, itulah berbalik pada yang kita katakan sebagai pesta ibadah tadi yang kita nantikan sebenarnya. Nak kaitkan dengan musim PKP ni Ustaz, saya sendirilah, tapi itulah akan adalah suara-suara yang berbunyi. Macam contoh masa musim PKP ni dah tak boleh nak sembahyang jemaah di masjid, dah tak boleh nak sembahyang Jumaat, dah tak boleh dah macam-macam lagi lah apa-apa aktiviti yang kita sebelum ni boleh buat di masjid. Tapi akan ada yang bercakap lah sebelum PKP pun tak buat di masjid juga, macam mana tu? Baik, saya tertarik Syam dengan ayat-ayat itu. Baru-baru ini lebih kurang dalam 2 bulan lepas, Mufti Arab Saudi yang namanya Mufti Menk telah menyatakan, seorang mufti menyatakan yang sangat cantik ayat dia. Dia nyatakan hikmah mengapa mungkin antaranya yang Allah nyatakan, yang Allah turunkan, kenyataannya katanya, mengapa Allah turunkan COVID sehingga kita ini umat Islam yang begitu, ialah memang dari satu sudut memang patut kita rasa iaitu sedih, tidak dapat beribadat, tidak dapat tawaf, untuk berada di Mekah, berada di Masjidil Haram. Tetapi mungkin dari satu sudut membuktikan kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Islam, membuktikan kepada orang lain bahawasanya Islam bukan menyembah Kaabah, tetapi bila kita berada di rumah kita tetap beribadah. Subhanallah, itu yang pertama, menunjukkan bahawasanya itulah nak menunjukkan hikmah dia. Yang keduanya Syam, mungkin kita boleh kongsikan juga dengan para penonton, daripada kitab Riyadhus Salihin, ada satu yang saya nak petik ini, dalam kitab ini menyatakan mengapa hadis yang saya bacakan tadi, mengapa syaitan itu dibelenggu, digalakkan untuk kita ini dalam bulan Ramadan sambil kita berpuasa berlumba-lumba membuat kebajikan dan kebaikan. Kerana setiap kebaikan akan diganjarkan dengan pahala yang berganda-ganda. Sedar atau tidak, Syam, kalau sebelum ini, sebelum kita dalam keadaan kebiasaan baru ini iaitu COVID-19, kita sering memberikan alasan. Ustaz, saya ni tak sempat nak baca Al-Quran sebab saya kerja je. Awal pagi saya masuk, cap jari, kemudian pukul 5.30 baru cap, kemudian balik rumah, jam pula Ustaz, dalam keadaan keselamatan lalu lintas. Jatuh sampai di rumah, Allahu Akbar. Macam bunyi guru tu ya. Sampai tiba-tiba, itulah di kawasan rumah saya ni. Dan ceritanya apa? Kemudian bila bagi alasan, malam tu pula sibuk Ustaz, malam kerja nak tidur je tak sempat nak. Baik, bila sebut macam-macam alasan, Allah berikan satu yang dinyatakan oleh para ulama, mungkin salah satunya sebagai ujian. Ujian buat kita untuk kita tabah, untuk kita saling bermuhasabah diri, dekatkan diri kepada Allah. Yang keduanya, ia juga sebagai satu peluang, hikmah di sebalik ujian. Betul. Iaitu peluang kita berpuasa dalam keadaan kebiasaan baru ini. Kita tidak boleh bagi lagi alasan sesak dah, jalan jam tadi. Bahkan kita sekarang ni tak ada. Tak boleh dah bagi alasan tak sempat dah baca Quran Ustaz, sibuk kerja, memandang laptop aja.
Sekarang tidak boleh lagi bagi alasan. Al-Quran ada di rumah, jangan dibuat kenangan hantaran perkahwinan aja. Ya. Wah. Kemudian, ya, kita tidak boleh lagi bagi alasan macam-macam. Sebab inilah masa. Sebelum ni, kita bagi alasan tak boleh nak bangun tahajud sebab letih bekerja Ustaz. Siang 8 jam waktu pejabat. Jadi sekarang ini tidak lagi ada alasan duduk di rumah. Apa lagi alasan kita nak bagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Jadi, tuan-tuan, puan-puan, para penonton dan juga Syam yang berada di studio, ini menunjukkan bahawa semua Allah berikan peluang demi peluang, hikmah dalam ujian COVID-19 ini. Baik Ustaz, kita semakin rancak nampaknya perbincangan tu, tapi kita akan berehat seketika Ustaz untuk kita pergi kepada segmen kita yang kedua selepas ini, sesi soal jawab bersama-sama dengan para penonton kita yang berada di ataupun yang sedang melihat di Facebook dan juga YouTube Salam Baitullah itu. Antara soalan-soalan yang telah pun kita pilih selepas ini kita akan ajukan kepada Ustaz untuk menjawab, dan dengan itu kita berehat seketika dan kembali selepas ini Ustaz. Kawan-kawan tak boleh keluar rumah sebab ada coronavirus. Nanti batuk dengan demam dengan sesama. Stay home, stay fit guys. Kembali lagi dalam segmen yang kedua Salam Eid Ramadan. Kita pada hari ini bersama-sama dengan Ustaz Hadari pada hari yang cukup istimewa 1 Ramadan 1441 Hijrah, membincangkan topik yang menarik iaitu ahlannya Ramadan, tapi bukan sekadar ahlannya Ramadan tapi macam-macam yang dah pun kita bincangkan sebentar tadi ya Ustaz. Segmen soal jawab antara penonton yang akan diajukan pada Ustaz untuk Ustaz menjawab terus Ustaz Boleh, tak ada masalah, cuma jangan susah-susah benar lah. Tidak Ustaz, sama-sama biasa-biasa insya-Allah. Baik Ustaz, kita pergi pada soalan yang pertama daripada Linda daripada Facebook Salam Baitullah. Dia bertanya, adakah perlu kita menggantikan puasa orang yang dah meninggal dunia, terutama sekali ahli keluarga kita? Silakan Ustaz. Baik, bila sebut tentang berpuasa kemudian ada yang meninggal tidak dapat nak berpuasa tu, kita insafan lah. Yang pertama tu untuk diri kita lah, insya-Allah. Alhamdulillah kita ada kesempatan untuk berpuasa di bulan Ramadan, 1 Ramadan, sama-sama lah sebut Alhamdulillah. Baik, cumanya soalan tadi daripada Linda ya, menyatakan kalau kita ada ahli keluarga yang meninggal, kita nak qada kan? Ya, betul ya? Baik, Ya betul. Jika diingatkan, jika kita lihat kepada amalan, ya memang benar banyak amalan yang kita boleh lakukan, iaitu antaranya untuk kita haji, kita buatkan untuk mereka sanak saudara yang mungkin dah telah meninggal dunia. Cumanya dalam bab puasa ini, subhanallah, kalau saya nak petik yang saya dapat daripada penjelasan daripada Menteri di Jabatan Perdana Menteri kita, iaitu Sahib Samahah Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Fakri, menyatakan satu hadis, maafkan saya, satu ayat Al-Quran dalam surah An-Najmi ayat 39 hingga ayat 41, di mana firman Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa sesungguhnya tidak ada balasan bagi seseorang melainkan balasan apa yang diusahakannya, dan bahawa sesungguhnya usahanya itu akan dilihatkan kepadanya di akhirat kelak, kemudian usahanya itu akan dibalas dengan balasan yang amat sempurna. Jadi nak menunjukkan bahawa dekat sini yang pertamanya iaitu hendaklah orang yang kita diri menentukan pada amalan kita. Akan tetapi persoalannya di sini, bab puasa, boleh ke anak atau adik-beradik atau orang lain untuk nak berpuasa bagi dirinya setelah dirinya meninggal? Maka dinyatakan dalam mazhab Syafi'i tidak ada masalah untuk kita berpuasa bagi pihak si mati. Namun bukanlah satu kewajipan. Bukan satu kewajipan. Di mana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW menyatakan, ini ada hadis lain pula menyatakan, Nabi SAW menyatakan, barang siapa yang meninggal dan mempunyai puasa yang tertunggak, maka disempurnakan oleh warisnya. Hai, macam mana tu
tetapi ada hadis ni menyatakan hendak ditunaikan. Inilah menunjukkan bahawasanya dalam mazhab Syafi'i ada dua keadaan yang kita boleh pakai. Fuqaha dalam mazhab Syafi'i menyatakan dua keadaan boleh dipakai. Yang pertama, kita boleh menggantikan. Yang kedua, kalau tak menggantikan tu pun tidak apa. Bukan jadi wajib ke atas orang yang hidup di dunia. Itu dia. Baik Ustaz. Oh, macam tu mana ada dua keadaan yang kita boleh gunakan. Kita teruskan dengan soalan yang kedua Ustaz. Daripada saudara Anwar Jamil daripada Instagram Salam Baitullah. Kadang-kadang soalan ini juga dia menimbulkan was-was juga, terutama pada bulan Ramadan Ustaz. Kebiasaan kita berwuduk, kita memasukkan air dalam hidung tu Ustaz, adakah boleh ataupun macam mana yang kita buat tu? Okey, baik. Bila berdasarkan soalan ni, itu memasukkan air, perbuatan memasukkan air dalam hidung ketika berwuduk itu namanya istinsyaq. Ia adalah perkara sunat dalam kita berwuduk. Ya, bukanlah satu kewajipan, bukan rukun wuduk. Akan tetapi ia adalah sunat. Cumanya persoalannya macam mana Ustaz kalau bulan Ramadan ni? Dalam bulan Ramadan ada beberapa pendapat dalam mazhab. Okey, mungkin saya boleh sebut satu-satu ya. Mazhab Hanafi, Maliki menyatakan bahawasanya ia merosakkan puasa. Mazhab Hanafi dan Maliki menyatakan ia merosakkan puasa. Akan tetapi Imam Ahmad, bahkan Ishaq bin Rawahai serta mazhab Asy-Syafi'i berpandangan ia tidak membatalkan puasa. Jadi kita berada di kawasan terutamanya negara Malaysia mengamalkan mazhab Syafi'i, ia tidak membatalkan puasa lah ya. Alhamdulillah. Sebab apa? Sebab kita niat untuk berwuduk. Cumanya janganlah pergi berwuduk ala-ala sedap juga, dapat juga minum air ni. Habis tu pun besar. Itu dah jadi lain Ustaz yang mengelat nama dia, mengelat. Mengelat. Itu soalan daripada Anwar Jamil. Soalan yang ketiga ni daripada seseorang yang nama dia macam nama Ustaz. Hadari juga Ustaz. Tapi bukan Ustaz yang hantar, bukan Ustaz yang hantar. Bukan saya tu. Okey, soalan tu Ustaz. Batalkah puasa kalau kita gunakan penyegar mata ataupun ubat mata tu Ustaz? Bila sebut tentang letakkan ubat di pada mata ya. Baik, mengikut pandangan ulama dalam mazhab Asy-Syafi'i, bahkan ulama-ulama terkini menyatakan jika ia berkaitan dengan ubat, maka ia tidak membatalkan puasa. Akan tetapi dengan syarat menggunakannya dengan dengan kadar yang dibenarkan, dengan kadar tertentu, iaitu untuk menyembuhkan. Jadi menunjukkan bahawa Islam itu mudah, Islam itu indah, ya. Jadi jika untuk ke arah perubatan, untuk menyembuhkan, tidak ada masalah. Bahkan mata ini tidak terkandung dalam salah satu rongga yang kalau kita masukkan sesuatu membatalkan puasa. Tidak. Mata bukan rongga. Walaupun ada orang kata, Ustaz, saya kalau pakai penitik ubat titik mata tu, kadang-kadang terasa dekat dalam ya, pai-pai gitu. Tidak ada masalah. Sebab walaupun kita masukkan dekat mata terasa di sini, ia tidak membatalkan puasa sebab ia bukan rongga, bahkan tujuannya untuk ke arah kesembuhan daripada sakit mata mungkin. Alhamdulillah. Kita akan berehat seketika Ustaz. Kita akan kembali selepas ini untuk segmen yang ketiga, iaitu segmen doa harian dan juga zikir. Harap Ustaz dah pun bersedia dengan doa harian dan juga zikir. Jadi kita berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini. Saya bertuah kerana anda semua adalah insan yang berdisiplin dan patuh kepada undang-undang. Tahap pematuhan PKP di negara kita adalah tinggi dan ini menunjukkan saudara-saudari semua faham akan kepentingan menjaga kesihatan dan keselamatan diri. Teruskanlah sikap yang terpuji ini. Teruslah berusaha, berdoa dan bertawakal. InsyaAllah kita akan berjaya mengharungi ujian ini bersama-sama. Kepada Allah jualah kita berserah.
Baik, kembali semula dalam segmen yang ketiga Salam Ramadan bersama-sama dengan saya Syam Isa dan juga tetamu istimewa kita pada hari ini iaitu Ustaz Hadari. Kita dah pun di segmen yang terakhir Ustaz. Jadi satu Ramadan ni Ustaz, agak-agaknya apa doa yang boleh kita kongsikan untuk bukan saja diri saya dan juga penonton-penonton yang sedang menonton ni Ustaz. Silakan. Syam, bila kita duduk dalam awal Ramadan ni, mesti kita nak peluru awal tu tepat. Jadi peluru yang kita nak bawa ni peluru ni doa lah. Mungkin kita boleh amalkan ni. Saya nak petik doa yang diajar oleh Rasulullah SAW kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Di mana ada satu kisah, sikitlah saya kongsikan. Satu hari Aisyah tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ni dalam bulan Ramadan ni, ajarkan aku apakah yang aku boleh lakukan, apa yang aku boleh ucapkan ketika mana aku nak dapatkan, aku mahu iaitu Lailatul Qadar." Jadi doa ini kalau kita cari dekat mana-mana pun, bahkan dalam kitab-kitab ditunjuk doa Lailatul Qadar, tapi dianjurkan kepada kita baca sepanjang Ramadan. Sepanjang Ramadan. Doa dia apa? Ya, sepanjang Ramadan. Doa dia apa Ustaz? Doa ni kita selalu dengar. Cumanya kali ni kita jarang dengar sebab kita dah duduk di rumah aja kan. Tak boleh nak pergi mana-mana. Ya. Jadi mungkin kita boleh bacakan kembali. Doa ini dinyatakan oleh Rasulullah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kita baca sama-sama ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ataupun fa'fu anni pun boleh. Ni tu menunjukkan aku seorang ataupun na tu ramai lah kalau kita baca ramai-ramai. Baik, apa maksud dia? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Dalam hadis riwayat Tirmizi dan juga Ibnu Majah lain sikit matan dia. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Maksudnya ialah wahai Allah, ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemberi pengampunan dan juga yang menyukai orang yang memohon ampun. Tuhibbul afwa. Engkau yang menyukai orang yang memohon ampun. Afwa fa'fu anni, maka ampunkanlah aku, ataupun fa'fu anna, maka ampunkanlah kami. Jadi pengajaran sedikitlah daripada hadis doa itu menunjukkan yang pertama, Allah maha pemberi pengampunan. Yang kedua, Allah sangat suka, bahkan Allah menanti-nanti orang yang memohon ampun ni. Sebab apa? Yang ketiga tu, ampunkanlah kami, maka ampunkanlah kami, Allah akan mengampunkan kita. Persoalannya bila tu? Di sinilah bulan Ramadan Al-Mubarak. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi sebutkan dekat mana ni Syam tempat-tempat nak berdoa ni. Ada satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mustajab doa, salah satunya iaitu hampir berbuka tu. Hampir berbuka tu. Waktu hampir berbuka tu janganlah pula kita pergi pantai menyanyi karaoke ya. 3 lagu sebelum nak makan tu. Itulah jom kita menyanyi dulu katanya ya. Jadi di situlah waktu mustajab berdoa, zikir dan doa. Doanya apa Ustaz? Salah satunya yang kita bacakan ni. Jadi satu Ramadan sampai hujung Ramadan nanti, amalkanlah doa yang saya kongsikan ini. Bukan saya ajar ya, saya kongsikan ini kerana hadis ini bukan daripada saya, dikongsikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita mohon ampun. Insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz Hadari di talian dan assalamualaikum Ustaz. Kita berjumpa lagi di masa-masa yang akan datang. Itu dia Ustaz Hadari kita secara langsung di talian. Dan untuk episod kita yang pertama, Ahlan Ya Ramadan. Jadi jangan lupa esok untuk program yang sama, Salam Ramadan. Apa topiknya, apa tajuknya dan siapa tetamu istimewa yang kita undang untuk kita bersama secara dalam talian juga membincangkan topik-topik yang menarik berkenaan dengan bulan Ramadan ini, insya-Allah. Jadi sekian dulu daripada saya Syam Isa dari Salam Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.